Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ihsan dia, lagi dan lagi Allah telah beri kita taufik untuk kita dapat mulakan hari baru kan. Dan apa, takwim kita ni bermula dengan maghrib. Masuk hari bulan baru ini, Allah telah mulakan kita dengan berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhaklah untuk kita bersyukur kepada Allah ta'ala lagi dan lagi. Dan semoga nikmat ini terus diberikan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi, insya-Allah. Baik, kita teruskanlah dengan kelas yang banyak. Bulan dah tertangguh ni. Muka surat berapa dah? Ada yang menandanya. Dalam version kitab macam-macam kita ni kan. Apa dah? 97. 98. Maknanya tinggal 2 muka surat saja lagi lah. Sebab kitab kita ni muka surat je sampai 100 je. Lepas tu dah habis kan. Jadi Alhamdulillah. Tak tahulah malam ni sempat habis ke 2 muka surat ataupun tidak. Jadi insya-Allah kita berada di pada kira bab yang terakhir di dalam kitab yang ketiga, iaitu bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Pada membincangkan, membicarakan, memuzakarahkan berkenaan dengan ingat kepada mati. Zikrul maut, bahasa Arab dia zikrul maut. Zikrullah biasa kita dengar kan, zikrullah, kita berzikir kepada Allah. Kali ini ialah berkenaan dengan zikrul maut, ingat akan mati. Tapi bukanlah maksud ingat mati ni kita sebut mati macam kita berzikir zikrullah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu lain. Tapi zikrul maut ini maknanya ingat kita akan kematian. Maknanya kita sentiasa mengingati mati. Ada orang kata, uish, tak betul lah macam ni, duk ingat mati, jumut lah kita. Betul tak? Kalau kita nak mati, kalau kita tahulah, kata tiba katanya doktor, kita ni sakit demam ke apa, buat diagnose sebagai, doktor kata, Allah, awak ni dah stage 4 dah, adalah 3 Jumaat lagi kalau nak hidup pun. Agak-agak lah kalau kita lah kena macam tu situasinya, macam mana corak kehidupan harian kita? Berubah ke tak berubah? 3 Jumaat je lagi ni, sebulan pun tak sampai. Apa kita nak buat dengan 3 Jumaat kita ni? Agak-agak lah. Tuan-tuan, ini yang kata ingat mati ni. Agak-agak pergi kerja tu semangat lagi ke, atau masa semayang tu lagi semangat rasanya? Yang mana kita rasa lebih semangat masa tu? Sekarang ni memanglah pergi kerja tu lagi semangat kan. Hujan, ribut, petir, redah je kan. Jam ke apa ke tak kisah, membujur lalu melintang patah, pergi tetap pergi kan. Tapi cuba kalau kata kita ni ada 2 Jumaat je lagi nak hidup, tengok macam mana cara kita redah nak pergi masjid, macam mana kita redah nak pergi pejabat. Sila ambil cuti terus kan, sebab dah tak semangat dah nak hidup. Nak buat apa lagi aku nak pergi kerja, 2 Jumaat je lagi aku ni. Ini ramai orang beranggapan demikian. Betul juga. Kalau itulah gayanya kita faham tentang hidup dan mati, memang jumuklah jadinya.
Jadi kita jangan tafsir tentang mengingati mati ini dengan suka-suka kita. Sebab agama ini diturunkan bukan dengan konsep dan teori semata-mata. Agama Allah Ta'ala ini diturunkan bukan sekadar dengan konsep dan teori semata-mata, tetapi dengan contoh praktikal. Kat mana contoh praktikalnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Jadi kita kena tengok macam mana Nabi SAW mengingati mati, macam mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengingati mati. Kan? Jadi keseluruhan kitab penawar bagi hati ni dia bagi kepada 3 kitab. Kitab yang pertama, ni kita recap balik sebelum kita teruskan. Kitab yang pertama membincangkan berkenaan dengan 7 anggota zahir. Daripada kita punya mata, telinga, lidah, bagai. 7 anggota zahir dibahaskan, dibincangkan. Jadi dibincangkan macam mana 7 anggota zahir ini memberi kesan kepada ruh, memberi kesan kepada hati, memberi kesan kepada jiwa kita, kepada kerohanian kita. Benda zahir. Mata ni zahir ni, mata. Tapi macam mana mata yang zahir ni, yang boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok ni, tak kena gaya, dia akan menyebabkan roh kita jadi sakit, hati kita jadi sakit. Maka sebab itulah ada kitab namanya Penawar Bagi Hati. Kitab yang kedua pula membincangkan, jikalah 7 anggota itu tidak dijaga, maka dia akan membawa kepada penyakit-penyakit tertentu. Maka kitab yang kedua membincangkan 10 penyakit-penyakit hati. 10 penyakit hati. Bukan sakit hati nak marah orang tu. Tu sakit hati lain tu banyak istighfar je lah. Tapi penyakit hati yang 10 tadi, wujub, riak, takabur, apa bagailah yang kita dah bahas semua dalam kitab yang kedua. Kitab yang ketiga pula, setelah kita dah tahu penyakit-penyakitnya, kita dah bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang 10, maka dibahas dalam kitab yang ketiga ini 10 pula sifat-sifat yang patut kita hiaskan hati kita dengan dia. 10 sifat yang terpujilah kalau mudah ceritanya. Jadi kita dah pergi pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, akhirnya sampailah kita kepada bab yang ke-10. Mana ini adalah sifat terpuji yang terakhir. Apakah itu? Iaitulah zikrul maut, mengingat akan mati. Jadi muka surat 98 kalau ikut catatan saya, kita pergi pada perenggan yang baru. Katanya musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu haru-hara yang sangat besar. Haru-hara no, dia orang Kedah. Orang utara haru-hara. Kalau tempat lain huru-hara. Kan, yang ni haru-hara. Sebab apa? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili walaupun dia asal daripada Indonesia, Mandailing, Indonesia, tetapi dia merantau dan belajar di pondok di Kedah sebelum meneruskan perjalanan dia atas nasihat guru dia di Kedah, pergi sambung belajar di Mekah, terus tinggal kat sana dan menjadi antara muallim, menjadi antara yang mengajarkan ilmu, yang menjadi pembimbing halaqah-halaqah ilmu di Masjidil Haram. Sebab tu dia ada juga unsur-unsur bahasa utara dalam penulisan dia. Begitu juga kerana di Mekah pada masa itu komuniti selatan Siam ni kan, maknanya petani apa semua ni pun banyak, Kelantan semua. Maka sebab itu dia juga terpengaruh yang sangat banyak kitab dia ini dengan bahasa-bahasa sebelah timur ni. Jadi dia kata mati itu haru-hara yang sangat besar.
Besar sangatlah hara-hara dia. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa mati ni satu benda yang besar? Kerana mati bukannya kesudahan. Kalau mati macam kita selalu orang Melayu kata mati katak kan. Tak tahu apa pasal mati katak. Binatang lain pun mati juga kan. Mati kita kata, mati. Kalau kita ni sekadar mati, kemudian kita hancur, habis cerita. Taklah suspend sangat. Taklah rasa huru-hara sangat. Tapi kenapa yang kita akan rasa huru-hara sangat ni? Mati ni satu benda yang besar, satu benda yang mengejutkan kita. Kerana kita hanya berpindah alam. Ingatkan mati tu habis cerita? Tak. Bermula cerita baru, iaitu cerita di alam abadi. Bermula dengan barzakh sampai tunggu kiamat. Lepas kiamat berlaku, maka official lah akhirat itu berlangsung. Dan pada masa itu tidak ada lagi kehidupan selepas mati. Dan kita kena ingat, selalu saya cerita, alam dunia, bila kita meninggal dunia ini, nama pun meninggal dunia, orang Melayu kata, meninggalkan dunia, kita pindah ke alam barzakh. Session pertama kita barzakh. Barzakh ni satu alam yang Allah Ta'ala buat, yang jauh lebih dahsyat daripada alam dunia. Sebab itu kita terkejut. Satu benda yang menggemparkan perasaan kita. Kita hak mati ni pada pandangan orang hak ziarah kita ya. Mati dah dia, kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi ni pun saya dapat berita WhatsApp daripada PA saya. Ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal pagi tadi. Jadi dia katalah maknanya minta inilah nak bagi tahu kena ambil cuti apa semua, dia tak datang lah. Okeylah. Ni kebetulan kita dah sebut ni. Mohon kesudian tuan-tuan perempuan, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ayah, kepada PA saya ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dia adalah perkara yang menggemparkan hati kita. Nampak orang mati ni tenang, kaku, tak ada apa, macam tak ada apa dah. Kita baliklah kok mana, kok kiri, kok kanan, siramlah air atas muka ke apa semua, tak ada masalah, diam je nampak. Tetapi pada hakikat dirinya bermulalah satu kehidupan yang mengejutkan diri kita pada masa itu. Nampak dah malaikat maut macam mana rupa dia. Nampak dah yang kata selama ni malaikat azab, malaikat rahmat macam mana rupa dia. Nampak dah alam-alam yang selama ini tersembunyi, kita pun nampak dah pada masa itu. Katanya Imam Al-Ghazali pada menyentuh tentang ayat dalam surah Waqiah. Surah Waqiah ni biasa kita baca kan. Nampak macam minat kita kalau bab-bab Waqiah ni, kita minat. Sebab apa? Supaya murah rezeki. Kita kalau bab-bab rezeki semua ni sensitif betul kan. Allah Ta'ala kata dalam surah Waqiah tu, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila ruh itu sudah berada di kerongkongan, maka kamu pada masa itu akan dapat tanzurun, dapat melihat segala-galanya. Imam Al-Ghazali dia mengulas tentang ayat ini. Dia kata pada masa itu tersingkaplah segala alam-alam gaib yang selama ini gaib pada pandangan, pada pengetahuan kita, panca indera kita. Maka pada masa itu tanzurun, kamu akan dapat tengok segala-galanya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sekiranya keimanan kita ini terhadap alam yang akan dibentang pada masa itu tak sama, kita akan terkejut. Tak sangka lagu ni. Tak sangka lagu ni menyebabkan kita akan terkejut, menyukarkan kita untuk ucap kalimah la ilaha illallah sebagai akhir kalam kita. Kena banyak doa jugalah kan, supaya akhir kalam kita ialah la ilaha illallah.
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam dia ialah la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Dan ada jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz, kalau orang tak boleh nak ucap, tak masuk syurga ke? Tak. Itu cerita lain lah. Banyaklah kira bicara. Tapi nak bagi tahunya, jaminan tu tidak ada. Kena tunggu sungguh lah. Tengok macam mana hasil perbicaraan nanti. Tapi kalau orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia dah ada andalan dia. Dia ada sandaran dia, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh berguam dengan Allah Ta'ala besok. Tapi ingat, bukan senang tuan-tuan. Ni bukan cerita, ni drama semua boleh buat kan. Drama hero mati, la ilaha illallah lah tuan-tuan. Orang dah kena hukum gantung pun tak tentu perkataan itu yang akhir kalam dia. Dah elok dah mengucap syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Bab jatuh dia tarik tu, dia keluar mak dia panggil dia. Mak dia panggil. Tak, jadi akhir kalam dia bukan la ilaha illallah juga. Itu rezeki-rezeki yang Allah beri. Dan ingat, mati ini adalah satu benda yang besar yang menghuru-harakan kita. Kerana terbentanglah sekarang di hadapan kita apa saja. Sebab tu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, dia pesan, bila aku mati, kamu kebumikanlah aku, janganlah kamu terus balik. Tunggulah aku sehingga aku tenang, dia kata. Tunggulah aku sekira-kira sebagaimana kamu melapah seekor unta, kan? Suruh tunggu dulu kat kubur tu. Doa. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah talkinkan kepada mayat yang baru dikebumikan itu, pesan. Sebab tu kan kita biasa dengar talkin, tak tahulah zaman sekarang ni ada dengar talkin lagi ke tak. Kalau tak, kita biasa dengar talkin, apa dia pesan? Wahai Fulan bin Fulanah, ketahuilah bahawasanya kamu telah bertemu dengan kematian. Kematian itu adalah benar, alam barzah itu adalah benar, dan akan datang kepada kamu dua orang hamba daripada hamba Allah yang akan bertanya kepada kamu. Maka janganlah kamu berasa takut dan gentar. Katanya tu imam hak baca tu lah, sebab dia duduk ke atas. Cuba dia hak duduk bawah pula, kan? Nak tengok takut ke tak takut, gentar ke tak gentar. Tapi itulah tolong menolong kita ni. Sampai last kali pun kita masih nak cuba untuk bantu saudara kita ni. Janganlah kamu berasa takut dan gentar apabila dia bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu? Jawablah dengan lidah yang lancar dan fasih. Bahagian nasihat sedap juga, kan? Sik baiklah hak bawah tu tak jawab balik. Mam, kau turun tengok bawah tengok. Kan? Tuan-tuan, huru-hara tuan-tuan, alam barzah. Alam barzah ni satu alam yang sangat mengejutkan kita. Mengejutkan kita. Cuma kalau masuk alam barzah, sebelum muka nakir datang, tengok-tengok ada kawan duk tunggu kita. Tu lega lah sikit. Taklah rasa ni sangat. Sebab Nabi SAW bagi tahu, antara yang mustajab sekali untuk menemani kita dalam kubur, apa dia? Surah Al-Mulk kita tu. Siapa yang duk baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk, dia akan menemani kita. Bila muka makir datang nak tanya pun, dia akan tahan. Nak tanya tu kerja hang, tapi hang duduk jauh-jauh. Tanya jauh-jauh, kan? Confident lah sikit kita, kan? Ada bodyguard. Jadi muka nakir tanya gitu ya, marah buka, kan, jauh-jauh gitu. Okey sikit. Dia pula duduk tunggu tengok boleh jawab tak boleh jawab. Kalau nampak macam nak sangkut, dia pun bisik, Allahu Rabbi, Allah Rabbi, kan? Semangatlah kita tuan-tuan. Orang tadi dah pesan dah, talqin tadi dah pesan dah. Sebab tu kata Abu Musa al-Asy'ari, dan berdasarkan hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi talqinkan kepada jenazah itu. Jadi kita pun harap-harap gitulah, bila tiba saatnya kita nanti, segala bantuan amat kita hargai tuan-tuan.
doa orang baik, talqin orang baik, tahlil orang baik, semua kita harap Fatihah orang baik. Ada yang tanya, awak duk baca Fatihah, habis tu Baqarah sanggup ke? InsyaAllah kita Al-Baqarah. Cuba baca bagi habis 3 juzuk setengah tu. Orang suruh baca Fatihah ni banyak tanya pula, kenapa apa ayat Quran? Ayat Quran boleh baca daripada Fatihah tu sampai Qul a'udzu birabbin nas, bacalah hak mana pun. Tapi hak biasa Fatihah ni rasanya tak ada orang tak hafal. Ada tak kat sini yang tak hafal Fatihah? Ada? Kita sunatkan balik kalau tak hafal kan. Sebab Fatihah ni memang bacaan wajib. Memang kita akan semua orang boleh hafal lah. Dan Fatihah ini surah yang paling besar. Surah yang paling agung, surah yang paling mulia. Tapi tidak menafikan kemuliaan surah-surah lain. Baca lah. Kalau sanggup baca 30 juzuk, hadiahkan kepada arwah, tak ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah pada zaman dia lah, Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia pernah pergi satu kuburan, tengok-tengok ada orang duk baca Quran tepi kubur. Imam Ahmad pun kata, kamu duk buat apa ni? Baca Quran. Kata Imam Ahmad, buat apa duk baca datang sini? Bacalah kat mana-mana pun. Tiba-tiba satu orang datang jumpa dia, wahai Ahmad, bahawasanya aku telah dengar daripada sekian sampai kepada Nabi SAW, yang bahawasanya memang para sahabat memang mengamalkan baca Quran tepi kubur ni. Mereka bacakan Quran, menunjukkan sampai dan bermanfaat bacaan itu kepada arwah. Kan? Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, mati ni bukan benda kecil. Mati ni bukan benda kecil. Kalau mati kita habis cerita tak apa. Masalah mati ni bermulalah cerita kita. Pada masa tu tuan-tuan, terbentang segala-gala dan takkan ada mati lagi dah. Dan yang lebih kita risau, kita nak tengok kubur kita itu sama ada raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, au hufratun min hufarin niran, ataupun ia ada wali'udzubillah yang menjadi lembah daripada lembah neraka. Wali'udzubillah. Jadi mati ini adalah satu benda yang sangat besar, dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar. Nya tu apa menyebutnya tu? Menyebut tentang mati tu sendiri. Ni macam kita duk cerita pasal mati ni, ada manfaat yang besar. Ada manfaat yang besar. Kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia. Bila kita selalu cerita pasal mati, hati kita akan jadi liar daripada keduniaan. Barulah kita ni tidaklah begitu terpesona sangat dengan dunia. Maksud liar ni apa? Liar maknanya kita akan jauh daripada macam apa, binatang liar ke, ayam ke apa kan, dia lari kan. Bila kita nak tangkap dia lari, liar. Kalau jinak ambil gitu ya. Jadi kita dengan dunia ni akan jadi liar. Kita tak akan terpesona, kita tak akan jinak dengan dunia ni apabila kita banyak ingat mati, dan merindukan ia kepada akhirat. Dan bila kita selalu cerita pasal mati, maka ia menyebabkan hati kita ini hidup, dan hati kita akan teringat kepada akhirat. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, masa dia tengah dalam keadaan dah nazak, dia pun dah nampak tenat, isteri dia yang duduk sebelah pun menangis lah tengok kan, abang dah nak pergi ni. Dia pandang balik kepada isteri dia, dia kata, kenapa kamu menangis? Kenapa pasal saya pula? Isteri dia kata, yalah abang akan tinggalkan kami apa semua. Kata Bilal, aku duk tunggu lama dah. Ni aku tunggu lama dah saat-saat ini, yang mana aku akan dapat berjumpa dengan kekasih hati aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabat aku yang telah mendahului aku. Tak sabar ni nak bersama-sama. Ini keadaan orang yang betul-betul bersedia untuk menghadapi akhirat. Dia yakin sungguh, aku mati ni, alhamdulillah jumpalah, aku rindu lama dah nak jumpa Nabi SAW balik.
Aku nak tengok balik sahabat-sahabat aku hak lain, Hamzahnya, aku nak tengok yang mana yang dah syahid, yang mana yang dah terlebih dahulu pergi. Kata Sayyidina Bilal radhiyallahu taala. Dan tak lama lepas daripada tu dia pandang pada satu arah dan dia kata, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai tetamu yang mulia. Malaikat maut datang tu dia boleh sambut tu. Selamat datang wahai tetamu yang mulia. Begitu kerinduan yang ada di dalam hati satu orang mukmin. Para sahabat Nabi SAW ni, mati ni bagi mereka tak ada apa, macam pindah kampung. Sebab mereka faham dan mereka yakin, bukan setakat faham, bukan setakat percaya, tapi mereka betul-betul yakin kehidupan ini satu hari pasti akan ditinggalkan dan aku akan pindah. Pindah tu nama dia mati. Kan? Lepas tu saya kata tadi apa? Mati ni orang yang ziarah kita tu kata kita mati, tapi kita mati-mati tak? Tak mati tuan-tuan. Hak kita hak mati ni, roh kita dah berada di satu alam yang kita boleh tengok. Dalam hadis-hadis jelas sebut. Roh kita ni duk perhati siapa datang ziarah. Masa kita dimandikan, dia duk tunggu tengok jasad dia ni dimandikan. Bahkan siap pesan pula. Wahai fulan, berlemah lembutlah dengan aku baru saja menghadapi sakratul maut. Dan tutuplah keaiban aku, tutuplah aurat aku. Asyik baik tak dengar je tukang mandi tu. Kan? Kalau tak, mandi sendirilah. Nampak balik sana balik sini dia tak kata apa, tapi kita duk perhati tu orang. Dan dalam hadis kata roh ni tadi mendengar apa percakapan orang yang datang ziarah ni. Tak percaya, tunggulah. Mati ya dulu. Betul tak betul ni hak Nabi cerita ni? Jadi di sini keyakinan. Sejauh mana keyakinan? Para sahabat dia yakin sungguh-sungguh. Syurga neraka ni kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kalau syurga dibentang depan kami, neraka dibentang depan kami, iman kami tak boleh nak naik lagi dah. Tepu dah. Iman dia tu sama dah. Sekarang ni pun dalam tak nampak syurga, tak nampak neraka pun, kami punya keimanan, yakin, kami percaya, kami macam dah tengok dah. Tengok pun macam tu, tak tengok pun macam tu, dah tepu dah iman dia tuan-tuan. Sampai tahap tu dah para sahabat Nabi SAW, anak didik Nabi SAW. Kan? Sebab tu bagi mereka tak ada apa. Masalah mati ni bukan masalah besar. Jadi bila kita banyak sebut tentang mati, yang pertama sekali kita tidak akan mudah terpedaya dengan dunia dan kita akan merindukan kepada akhirat. Seterusnya kata musannif kita, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu panjang angan-angan. Jadi kenapa kita, ramai orang, kenapa kita lah kan sebut-sebut orang ni kita rasa sedap hati. Kenapa kita ni jarang ataupun tak berapa nak sebut, nak bincang pasal mati, tak berapa nak cerita pasal mati, tak berapa nak ingat tentang mati. Lalai lah, maksudnya lalai kita daripada mengingat akan mati itu. Ialah sebabnya penyakit panjang angan-angan. Macam-macam kita punya berangan. Kan? Angan-angan kita. Dan sebabnya, kenapa panjang angan-angan tu? Apa sebab panjang angan-angan? Sebabnya kasih akan dunia. Nombor satu, kasih akan dunia. Cinta dunia, hubbud dunia. Dan jahil. Jahil ni maksud dia jahil daripada kefahaman agama, jahil daripada ilmu agama. Bukan jahil banyak buat maksiat tu, tapi jahil di sini maksudnya kefahaman kita yang dangkal terhadap perintah Allah, terhadap syariat Allah, menyebabkan kita jadi panjang angan-angan. Kita terpedaya dengan dunia. Panjang angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan ni? Maksudnya kita punya rasa panjang lagi hidup aku nak buat tu, aku nak buat ni. Berangan je tu sebenarnya tuan-tuan.
Berangan je tu. Minggu ni ada apa planning? Ada apa-apa planning minggu ni? Nak pergi mana? Nak buat apa? Macam-macam planning kan? Padahal kita isyak dia pun tak tentu sampai, tuan-tuan. Kan sekarang ni dalam YouTube. Sebab sekarang YouTube semua orang duk ambil gambar semua kan. Jadi semua ada dalam YouTube. Pernah tengok YouTube yang orang mati tengah bercakap, tengah main bola, tengah macam-macam lah. Maknanya sekarang ni Allah zahirkan benda tu. Sebab kita ni mudah lalai. Jadi Allah zahirkan detik-detik terakhir beberapa hamba dia ni masuk dalam YouTube untuk kita ambil iktibar. Ini tak sakat share je, kan? Ini untuk kita ambil iktibar. Kalau benda ni boleh berlaku pada orang, walaupun orang tak ambil gambar aku, tapi benda ni juga boleh berlaku pada aku. Hak mana mati dalam semayang, hak mana mati tu tak apalah juga. Kan kalau kita jadi sungguh macam tu, insya-Allah lah kot kan. Tengah-tengah solat, tengah sujud, tengah apa hak elok-elok tu. Tapi kita boleh tengok dalam YouTube sekarang ni semua benda ada, hak elok tak elok semua ada. Ya. Jadi kita ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Sebab iman kita yang semakin nipis, dia panggil apa? Hijab kita dengan akhirat ni semakin tebal, iman kita semakin nipis, maka Allah SWT ciptakan suasana untuk bantu kita ingat balik. Suasana yang lebih mudah. Sama juga macam kenderaan. Kenderaan kita ada macam-macam, yang laju, yang selesa, yang sebagainya. Supaya kita ni mudah untuk datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, datang cari ilmu. Sebab dengan iman yang kita ada ni, kalau Allah Taala buat macam zaman dulu, tak ada apa, pakai tak ada pi mana dah. Orang dulu nak dapat satu hadis, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Tapi dia ni kan sebab sahabat muda, masa Nabi wafat pun dia masih remaja lagi, muda lagi. Tapi dia orang cerdik. Dia dengar ada satu orang sahabat senior tahu tentang satu hadis. Dia sanggup berjalan pergi cari rumah kawan tu, tengok-tengok. Waktu tu orang tengah rehat, tengah hari, tengah qailulah. Dia sanggup duduk depan rumah tu, tunggu tuan rumah ni bangun, nak tunggu sahabat senior ni bangun, sampai habis berdebu. Bila kawan tu bangun tengok, Allahu Akbar, kan, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa? Tanya-tanya, oh saya nak tanya satu hadis ni, betul ke tuan dengar, tolong sampaikan hadis tu pada saya. Katanya orang tu lah, kalau tuan nak, tuan hantar je utusan, saya akan pergi rumah tuan, kan. Takkanlah ni sampai duduk depan rumah tunggu saya habis apa ni, bangun daripada qailulah, nap siang hari ni. Jangan, kenapa tuan susah? Kata saya, Abdullah, tak, itu hak dia. Aku hak nak cari, aku yang nakkan ilmu tu. Kalau pakai sipir tu kat kita, pakai tak ada apa. Tak mengaji dah kita ni. Sebab Allah mudahkan. Macam-macam sarana, macam-macam media, macam-macam cara, Allah mudahkan supaya kita sampai. Supaya kita boleh dapatkan juga semayang jemaahnya, nuntut ilmunya, pergi ke sana sini, berdakwah dan sebagainya. Mudahkan kita. Kalau tidak, tuan-tuan, lagi tak buat apalah kita. Ni pun berapa sah ya ni dapat. Dalam duk mudah pun. Nasib baik jemaah tu wajib. Kan? Kalau tak, tuan-tuan. Jadi inilah perkara berlaku bila kita ini tidak selalu diperingatkan tentang mati. Maka sebab itu, mati ini adalah satu benda yang penting untuk kita selalu bincangkan. Perbincangan bercakap tentang mati ni lebih kurang macam yang kita cakap ni lah, tuan-tuan. Selalu ingat sabda-sabda Nabi, apa yang berlaku ketika mati, selepas mati. Inilah percakapan yang akan hidupkan hati kita, yang akan sembuhkan hati kita. Dan ini adalah bab penutup bagi penawar bagi hati. Faham-fahamlah kenapa dia letakkan mengingat mati ini sebagai bab penutup kepada kitab yang nama dia penawar bagi hati. Nak bagi elok hati kita, nak bagi sihat hati kita. Penawar, kan, penawar. Jadi itulah yang kita ambil faham daripada apa yang telah
sebutkan oleh musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Masuk dah waktu? Dah masuk waktu. Nampaknya tak habis juga muka surat 97 ni lah. Tapi insya-Allah tak lama dah tu, tinggal 2 muka surat saja lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita dapat faham perkara ini, kita dapat semat hayati dalam kehidupan kita, dan sesungguhnya kita dapat sampaikan, cakapkan perkara ini kepada orang lain. Cakapkan pada anak kita, pada isteri kita, cakapkan, bagi tahu, timbulkan suasana kita menyampaikan agama. Bukan susah. Sambil makan malam ke, start lagi cerita, malam hari ni kitab penawar bagi hati, tadi ustaz tu cerita begini. Anak kita, isteri kita, esok pergi pejabat cerita pula kat kawan-kawan. Inilah percakapan-percakapan yang akan mengingatkan kita kepada mati. Bukan maksud ingat mati ni mati. Itu tak lama lagi. Jadi kes lain lah pula, orang report jadi kes lain pula kan. Tapi maksud mengingat mati ni, itulah percakapan-percakapan yang dikatakan sebagai menyebut-nyebut tentang mati itu. InsyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.